Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kesalahan kita. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita. Kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita kefahaman agamanya menerusi Al-Quran. Insya-Allah taala sebagai tazkirah kita pada hari ini, tazkirah tentang menyambut hari raya lah, menyambut hari raya. So besok kita akan menyambut Aidul Fitri, hari raya. Besok hari pertama kita akan menyambut hari raya. Jadi sedikit peringatan, moga-moga bermanfaat peringatan ini untuk kita di dunia wal akhirah insya-Allah taala. Kita akan lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la. Surah Al-A'la ayat yang ke-14. Surah Sabihisma lah. Kita panggil surah Sabihisma ataupun surah Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Biasanya ulama akan tafsirkan ayat ni. Kebiasa kita dengar ayat qad aflaha man tazakka, sungguh berjayalah, beruntunglah orang yang tazakka. Tazakka itu yang membersihkan diri atau orang yang berusaha membersihkan diri dia. Biasa kita dengarlah tafsir membersihkan diri dari maksiat, dari kekufuran, dari kesyirikan, dengan taat dan amal yang soleh. Itu umumnya tafsiran ulama. Tapi namun ada juga ulama yang tafsir. Ini disebut dalam tafsir At-Tabari. Ada juga ulama yang tafsirkan qad aflaha man tazakka tu tazakka. Tazakka tu daripada zakalah, daripada zakat. Macam kita kata zakat kan. Sebab itu zakat dia membersihkan harta kita. Jadi tazakka tu dia tafsirkan sebagai tazakka memberi zakat. Dan lebih khusus lagi ada yang cakap di sini dia memberi zakat fitrah. Bersihkan diri dia. Bersihkan diri dia dengan memberi zakat fitrah. Itu dia. Jadi seolah-olah ayat ini nak indikasi kepada hari raya lah, kepada hari raya. Kerana sebelum hari raya tu biasanya zakat fitrah ni diberikan pada pagi raya. Sunnahnya adalah pada pagi raya, pagi petang ataupun pagi hari raya. Makin lewat makin sunnah lagi, pada pagi hari raya lah diberi zakat fitrah tu. Jadi kalau gitu ayat ni berarti pada pagi itu dia bayar zakat fitrah. Kemudian ayat seterusnya wa dzakara isma rabbih, dan dia menyebut dia berzikirlah akan nama Tuhannya, akan Tuhannya, iaitu dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umum, kata Imam Tabari, ini umum apa saja zikir. Dan zikir yang paling sunnah sekali di pagi hari raya adalah takbir. Adalah seorang itu bertakbir. Kemudian fasalla, lalu dia solat. Solat di sini sebagian ulama tafsirkan adalah solat Id di sini. Lepas dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia solat Id. Jadi ini ayat macam indikasi lah kepada zakat fitrah, takbir dan juga solat Id. Itulah cara kita menyambut hari raya kita. Dengan paginya kita beri zakat, kemudian takbir dan juga solat Id. Cara kita menyambut hari raya. Tapi ayat seterusnya
Ini yang itu surah Al-A'la. Surah Al-A'la, surah Sabismah. Ayat seterusnya cakap bal tu'sirunal hayatad dunya. Ini yang menakutkan. Sejurus selepas ayat yang cakap mereka ni mereka solat, mereka berzikir, mereka membersihkan diri, mereka bayar zakat fitrah, mengagungkan Allah dan solat, mereka Allah kata tetapi kebanyakan kamu tidak melakukannya. Bahkan ni ayat berapa pula ya Allah? Carilah surah tu, bukan panjang, pendek aja. Ayat 15, ayat 16. Tapi kebanyakan kamu tidak melakukannya. Tak melakukan, kalau tidak melakukan yang atas tu. Ada ulama, ni khilaf ulama pendapat mufassir. Ayat ni ditujukan kepada siapa? Kata Imam Mawardi, ayat ni ditujukan kepada satu pendapat kepada orang kafir. Kepada orang kafir. Lagi satu pendapat kepada orang Islam. Ayat ni kamu ditujukan kepada orang Islam. Kita bukan nak zoom terus kepada tafsir dia, kita nak ambil dia punya pengajaran ni je, tuan-tuan. Kita nak ambil pengajaran dia. Jadi pengajaran dia apa, tuan-tuan? Tadi Allah cakap orang yang pagi raya dia bayar zakat fitrah, lepas tu dia takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia solat Id. Tapi kamu kebanyakan kamu tidak melakukannya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Itu kita kata kelazatan, kenikmatan, atau kita katakan perkara-perkara yang melalaikan daripada dunia. Kamu lagi melebihkan dunia. Ayat seterusnya, padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita nak tengok suasana hari raya kita, dia tak beza macam suasana hari raya orang-orang bukan Islam. Terus teranglah, tuan-tuan. Suasana orang-orang bukan Islam dengan sama aja. Kita sambut sama aja. Kalau di sinilah main mercun ni, kalau bong, nanti Kong Ifat Choi pun mercun juga, di Pabali pun mercun juga, Christmas pun mercun juga, hari raya pun main mercun juga, sama aja. Dia punya sambutan dia. Di siang hari kalau kita masuk shopping center, lagu Christmas ada, lagu raya pun ada dalam bulan Ramadan. Jadi banyak persamaan cara orang Islam menyambut hari raya tu. Hari raya tapi orang kafir biasa sambut hari raya satu hari aja, Christmas 1-2 hari aja. Orang Islam sampai 30 hari. Itu yang lagi lain sikit. Dia sambut sampai 30 hari. Apa yang saya nak cakap kan, cara kita lah, kebanyakan kita menyambut hari raya ni dalam keadaan Allah kata mengutamakan kehidupan dunia, kelalaian dunia. Kenapa tak ada hadis? Kenapa tak ada hadis tentang jangan buat maksiat pada hari raya? Janganlah kamu, hadislah Nabi melarang buat maksiat, buat ini pada hari raya. Kerana para sahabat, tuan-tuan, selepas 1 bulan berpuasa, selepas tazakar tu, selepas 1 bulan membersihkan diri mereka tu dengan ketaatan, dengan amalan, dengan baca Quran, dengan qiyamul lail ini, tak masuk akal. The next day aja mereka akan terus buat maksiat. Mereka akan buat perkara-perkara yang melalaikan the next day. Tak masuk akal. Saya ada seorang convert, dia convert, Mak Saleh. The year dia convert tu hari raya. Pada tahun tu dia sambut dia punya first Ramadan dengan dia punya first Eid. So dia pergi Singapura, tuan-tuan. Dia pergi Singapura. Dia tinggal Malaysia, dia kahwin dengan orang Malaysia. Tapi saudara mara isteri dia tu ramai di Singapura. Lepas tu saya tanya, how's your first raya? How your first?
Dia kata, it's crazy man. Dia kata, it's crazy. Yesterday I was fasting the whole day. Today I went to 6 houses, dia kata. 6 rumah, semuanya heavy punya menu lah semua, kita cakap. Heavy. Semalam dia cakap, yesterday baru dia cakap, kita puasa, nari 6. Bayangkan tuan-tuan, 6 makanan berat punya. Ini bukan makan kuih-kuih tuan-tuan. Semua makanan berat. 6 tempat sekali dia cakap, ini memang tak masuk akal dia cakap. Dia sendiri cakap macam gitu. Dia cakap tak masuk akal. Macam tak kena dengan kita biasa aja tuan-tuan. Kita okey aje, happy kita. Masalah ni fitrah, dia sampai dia ke macam mana baru semalam puasa, hari ni habis makan macam gila punya 6 tempat dia cakap. Dia makan jadi itulah kita aje kerana budaya. Kita banyak ikut kepada budaya kita. Kalau kita lihat Al-Quran, tuan-tuan, kalau kita nak sambut hari raya, lihat kepada Al-Quran. Al-Quran dibagi garis kasar aja, garis panduan kasar saja macam mana nak sambut hari raya. Kemudian ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut hari raya? Rasulullah suruh bergembira. Gembira memang tuan-tuan. Gembira ni natural tau. Tapi gembira kalau ini saya kita renungkan. Gembira bila tuan-tuan? Gembira betul-betul kita gembira betul sambut hari raya pagi tu je tuan-tuan. Pagi atau sampai tengah hari je. Atau kalau cakap satu hari lah. Itu je dia punya natural punya gembira lah. Kita cakap gembira betul, pagi tu betulnya gembira, itu gembira. Lepas tu tengok tuan-tuan besok, lusa, seminggu kita ada open house, kita ada ini. Gembira dia ada tak tuan-tuan? Kita bagi open house. Kita biasalah. Kan keluarga kita semua buat open house. Gembira dia sama tak dengan gembira hari pertama tu? Dah tak ada lagi. Dah tak ada. Okeylah pergi rumah orang makan gini semua tu. Tapi dah tak sama gembira dia, betul tak? Gembira hari pertama tu kita tak boleh lukiskan, kita tak boleh gambarkan dia punya gembira dia. Tapi hari-hari selepas dia je, seminggu, 2 minggu, ada yang nak dekat akhir Syawal tu lagi ada jemput open house. Gembira apa tu? Gembira apa? Tak ada gembira hari raya lah. Gembira makan-makan aje lah. Boleh lah sikit lah makan-makan gembira. Rasa beban pula kadang. Allah, nak pergi rumah ni, nak pergi rumah tu, bayangkan orang tak ada transport dululah. Kita tak ada transport, anak pula ramai pula, naik bas lah pergi ke rumah ni, pergi ke rumah, dah macam beban pula, dah macam gembira apa, tak ada gembira pun, penat dengan budak tidur. Allah Akbar. Kita tengok. Jadi kalau betul-betul yang gembira tu pagi tu je lah, pagi tu aja gembira betul-betul kita punya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita gembira di pagi tu aja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam orang Arab ni, dia punya gembira macam mana tuan-tuan? Dia gembira lepas solat Id, dia ziarah satu rumah mak bapak dia ke apa, rumah saudara terdekat dia. Kemudian mereka pergi berkelah. Biasanya mereka pergi berkelah, pergi piknik. Dia pergi fun fair ke, pergi mana-mana lah. Itu gembira mereka. Bagi perayaan tempat outdoor. Dia tak ada indoor punya. Dia akan outdoor punya gembira. Dan saya pernah lakukan. Saya pernah lakukan bukan first day lah. Second day saya pergi beach. Second day, first day kita ziarah. Second day sudahlah, sini pun tak ada apa-apa. Kita pergi mersing. Kita pergi beach. Cakap sebulan kita tak mandi laut. Jadi rasa gembira lah, gembira tapi gembira dalam suasana yang terkawal lah, kita kata. Jadi ini kita nak cakap, tapi kita punya gembira yang apa tu? Gembira yang lara, gembira yang tak kenal batas terus. Ini. Jadi mana dia punya tazkiyah, mana dia punya dah membersihkan diri, mana dia punya kita dah amal kita. Dalam ayat yang lain Allah cakap walitukmilul iddata, hendaklah kamu semua menyempurnakan puasa 30 hari itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kamu bertakbir atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu.
Itu dalam surah Al-Baqarah. Kalau surah ayat-ayat puasa 186 gitu. Ha? Walitukmilul iddatah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu bertakbir atas hidayah. Allah dah bagi kita hidayah. Hidayah apa kata ulama? Puasa 30 hari dengan qiyamul lail, dengan tarawih, dengan itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebulan kita bertakbir, pagi hari raya tu kita bertakbir atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata wala'allakum tashkurun. Dan hendak kamu bersyukur atas hidayah tu, kamu dapat beramal. Adakah kita bersyukur dengan kita melakukan perkara-perkara yang larah pada first Syawal, pada hari raya pertama tu? Cara kita bersyukur macam mana? Hidayah, ini hidayah yang Allah bagi kita semalam ni, sebulan Allah dah bagi kita beramal. Cara kita mensyukuri macam mana? Takkan kita tengok cerita-cerita ataupun muzik ataupun apa sajalah rancangan hiburan itu ke cara kita bersyukur? Dan kita kata boleh hari raya boleh berhibur, jangan kita tafsirkan agama tu ikut kita punya selera je. Agama tak larang kita untuk berhibur yang macam mana? Satu, takkanlah semalam kita tengok perempuan pun tak nak, tengok aurat perempuan pun tak nak, dengar muzik pun tak nak. Allah dah bagi kita hidayah tu, hidayah yang 1 bulan. The next day kita buat bertentangan dengan hidayah tu dan kita akan itu bersyukur. Itu cara kita bersyukur. Come on lah, kita jangan pura-pura. Takkanlah itu cara bersyukur. Yang semalam ni awak tak boleh tengok pun. Sekarang saya offer tuan-tuan. Saya akan buka TV. Tuan-tuan nak tengok tak? Hari ni, bukan besok, hari ni. Rancangan hari raya. Kita nak tengok tak hari? Tak boleh. Bukan kerana belum hari raya, bukan. Kerana kita puasa. Kerana hidayah Allah dah bagi kita hidayah. Kita jaga mata kita jaga telinga kita jaga semua sekali. Aku tak nak tengok. Takkanlah besok tu hidayah tu boleh bertukar. Ini agama apa kita nak tafsirkan? Takkan besok aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap anything goes punya. Besok aja semua bebas, boleh buat apa suka. Takkanlah para sahabat faham agama tu macam gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebulan betul-betul punya jaga hidayah Allah bagi, besoknya mereka langgar apa hidayah Allah. Tak ada, kita jangan pandai-pandai kita tafsirkan macam gitu. Jadi apa yang budaya yang kita buat, amalan kita jelas-jelas bertentangan dengan Quran, dengan sunnah. Dan kita tak akan lepaskan. Pasal apa? Itu budaya kita. Itu kita nak mati dengan budaya kita. Senang nak akan macam gitulah. Kita hidup dan mati itu dengan budaya yang macam ni. Kita tak akan lepas. Biar mati anak, jangan mati adat. Apalah orang Melayu cakap gitulah. Biar mati agama, biar itu. Mana dia? Kata ulama cakap, ayat-ayat Quran, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Kita nak tengok takwa kita, tuan-tuan. Kita nak gauge kita punya takwa. Kita nak ukur kita punya takwa besok saja. Takwa kita. Takwa, apa makna takwa, tuan-tuan? Apa makna takwa? Melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Betul tak takwa? Betul. Nak tengok kita punya takwa besok aja. Kalau kita langgar perintah Allah besok, tak ada takwa kita. That 1 month kata ulama tak dapat takwa. Ini baru semalam saya dengar seorang syekh cakap. Kalau first Syawal itu, kalau Syawal yang pertama kau dah langgar perintah Allah semua, jangan mimpikan takwa lah, dia cakap. Jangan harap kau dapat takwa. Tak ada takwa pun. Tak ada takwa. Apa yang takwa yang kita dapat? Hari pertama aja kita dah langgar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa tu apa? Melaksanakan apa yang Allah perintah. Iaitu amalan yang baik dalam bulan Ramadan, qiyamul lail kita, baca Quran kita. Sampai syekh tu cakap, jangan kamu kurangkan bacaan Al-Quran kamu. Dalam Ramadan tu, cakaplah Ramadan kita 1 hari 1 juz. The next day pun kena 1 juz juga. Kalau kamu kurang, itu dah tak takwa.
saya bila dengar, ya Allah, jauh betul kita ni. Cakap, kamu sekarang ni apa ni baca setiap hari 1 juz dalam bulan Ramadan. Besok jangan first Syawal kamu kurangkan daripada 1 juz. Kamu tak dapat takwa. Kamu tak teruskan amalan tu. Jadi dekat takwa tu, kamu teruskan amalan yang baik dalam bulan Ramadan tu. Dalam bulan Ramadan. Dan amalan yang Allah larang kita, menonton TV, dengar muzik, dengan itu, kamu tinggalkan. Bila masuk pada Syawal tu, kamu kena tinggalkan, kamu kena teruskan, baru dapat takwa. Kalau besok saja tuan-tuan kita dah langgar, menangislah kita. Dah hilang kita punya takwa. Senang nak cakap gitulah. Tak dapat takwa pun. Kalau ni lagi PKP atau ni sekarang lagi circuit breaker, lagi tak boleh keluar rumah, nak pergi mana? Pergi TV lah. Dengan nak cakap, senang nak cakap, bukan gitulah. Cakap macam mana? Nak pergi mana kah? Pergi TV je. Buka TV je. Macam-macam rancangan, macam-macam dia offer. Setan tengah tunggu je tempat TV tu. Apa Syawal, 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, sampai 30 Syawal. Semua ada rancangan dia. Daripada kalau di Malaysia punya channel lah, tak tahulah. Singapura punya channel ada tak? Singapura channel apa pun saya pun. Suria ke? Suria mungkin. Kalau di sini Astro dengan itu macam-macam. Daripada 1 Syawal kepada 30 Syawal. Kill habis semua. Apa yang kita buat 30 hari tu, dia nak qadak balik. Dia nak hapuskan yang 30 hari juga. Sebab tu dia punya Syawal pun 30 hari juga. Habiskan kita punya. Habis-habislah setan cakap. Bukan satu hari aja dia nak beat kita. 30 hari. Your 30 days tu kita akan cover balik dengan 30 days hiburan. Itu dia. Terus terang, ini peringatan tuan-tuan. Ini bukan nak apa ni, cakap-cakap apa, ini peringatan. Kalau besok aja kita tak dapat keep up aja dengan kita punya apa amalan kita dalam Ramadan tu, kita menangislah tuan-tuan. Sedihlah, kita dah hilang takwa. Tak dapat takwa. Takwa itu bukan apa ni, perkara yang mudah untuk dapat, kita cakap takwa. Dan Allah dah bagi kita. Allah dah bagi kita hidayah dalam 1 bulan ini. Untuk kita beramal, untuk kita taat, untuk kita membersihkan diri kita. Semua dah bagi. Cuma-cuma je kita buang aja. Whose fault? Siapa punya salah tuan-tuan? Siapa punya salah? Kita ke Allah punya salah? Allah dah bagi kita hidayah. Allah tak bagi kita hidayah. Kan Allah kata, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah dah bagi kita hidayah. Hendaklah kamu mengagungkan Allah, bertakbir atas hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur atas hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab itu ulama dalam Quran, orang-orang ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmu dia, bukan ulama lagi, orang yang mendalam ilmu dia. Apa dia punya doa tuan-tuan? Tuan-tuan pun dah hafal doa ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan, jangan kau sesatkan hati kami sesudah kau memberi kami hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kurniakan dari sisimu rahmat bagi kami, ya Allah. Jadi jangan, Allah dah bagi kita hidayah, kita tinggalkan hidayah tu. Kita tinggalkan hidayah tu. Sebab itu year after year, setiap tahun sama aja. Sama aja kita punya Ramadan dengan kita punya Syawal, tak ada takwa pun. Tak dapat takwa. Pasal apa? Satu Ramadan. Jadi bila apa ni, tak boleh pergi mana besok. Besok ni tak boleh pergi mana dah. Apa buat? On TV, dari contohlah habis makan, dah solat raya semua pukul 9 aja, dah tak ada apa-apa. Tengoklah cerita apa yang biasa on lah. Tengok sampai Zuhur. Zuhur solat. Lepas Zuhur tak ada apa-apa lagi. On lagi lah. Tengok TV lagi lah. Tengok lagi. Malam jangan cakap lah. Confirm punya malam. Malam on lagi TV. Itulah hari raya kita. Depan TV. Mana kita punya Quran? Mana kita punya zikir? Mana kita punya qiyamul lail? Mana kita punya witir? Semua hanyut semua. Kerana TV tengok lepas tu malam besok pun tak ada apa-apa. Besok cuti lagi.
Tengok lagi on lagi TV. Monday kan holiday lagi. Tengok lagi TV. Pagi aja dah start. Tengok Suria ada cerita apa Ini ada cerita apa. TV Channel 5. Channel 5 pun dah pandai juga tuan-tuan. Tak tahu. Saya ingatlah Channel 5 pun ada Hari Raya punya filem kan. Hari Raya punya show kan. Hari Raya punya apa dia panggil? Movie ke apa kan? Hari Raya movie. Dia pun pandai juga. Ini setan betul. Kita cakap ini betul-betul setan. Dia ibadat kita tu, Hari Raya, Idul Fitri tu, dijadikan movie. Takkah itu syaitan? Hari Raya tu apa? Idul Fitri. Kita cakap kembali kepada fitrah. Macam mana dalam tu boleh jadi TV, boleh jadi movie pula. Movie dengan aktor, aktris yang teruk-teruk semua. Lepas tu kita cakap itu Eid pula. Itu Eid punya movie. Sepatutnya Eid punya movie yang baik-baik sikitlah, Islamik punya, yang apa ni, yang bawa pengajaran. Tapi tak, dia boleh blockbuster punya movie. Lepas tu dia akan itu Hari Raya, dan kita pak turut aja, kita ikut aja. Kita ni kerana apa? Kerana apa ni? Producer dah cakap apalah, orang-orang TV ni dah bagi nama. Kita ni macam tak boleh berfikir, cannot think. Dah tak boleh fikir lagi. Dah macam lembu kena cocok, tarik aja. Dia cakap Hari Raya punya movie, kita pun Hari Raya punya movie. Hari Raya punya konsert, dia Hari Raya punya konsert lah. Hari Raya punya ni, kita kena ikut aja. Just like that kita kena. Dia ada paksa tuan-tuan. Dia ada tarik kita. Tak ada. Kan syaitan nanti kita dah baca ayat. Syaitan cakap aku tak paksa korang. Aku hanya ajak aja. Yang korang yang nak, jangan salahkan aku. Di akhirat syaitan cakap jangan salahkan aku. Aku tak paksa. Aku tak paksa, aku tak ini. Aku hanya ajak saja. Tengoklah. Yang kamu semua pergi sahut seruan aku. Pergi sambut seruan aku. Kita kena tipu dengan syaitan. Syaitan kita cakap camouflage maksiat itu dengan perkataan Eid, dengan perkataan Hari Raya. Senang aja syaitan nak buat. Maksiat, benda tu maksiat. Hiburan yang maksiat. Tapi nak cakap dia tu macam tak maksiat itu, letak aja Hari Raya. Kesucian apalah dia, macam-macam. Menuju kepada kesucian jiwa lah, kegembiraan yang fitrah lah, apa macam-macam lah. Kalau di Malaysia ni dia akan camouflage, akan maksiat itu, hiburan itu dengan brand-brand nama-nama seolah-olah macam itulah Hari Raya, itulah itu. Allahu Akbar. Dan kita kena trick aja. Pasal apa? Kita tak pakai kita punya akal. Kita just ikut aja. Ikut orang buat, kita pun buat aja. Come on lah, kita ada Al-Quran, kita ada hadis. Macam ada nak sambut Hari Raya, just boleh Google je. Tuan-tuan boleh Google aja bagaimana Rasulullah SAW sambut Hari Raya. Takkan kita tak tergambar Rasulullah SAW dengan sahabat semua tengok TV, tengok perempuan-perempuan semua pada pagi-pagi Hari Raya, perempuan menari, perempuan menyanyi pada pagi-pagi Hari Raya. Mana ada Rasulullah SAW buat macam gitu. Kita nak tafsirkan agama ni ikut akal kita ke atau ikut sunnah Rasulullah SAW? Itulah tuan-tuan. Sekali lagi saya ingatkan, ini ujian betul tuan-tuan. Ini bukan main-main tu. Ini kata-kata puacukan, don't pray ni don't pray ni. Besok setan betul-betul tengok kita menang atau kalah dengan setan. Pagi aja kita tengok. Kita ambil remote aja, kita on rancangan Hari Raya je. Pap, that's it. Mana kau punya takwa? Hilang terus kita punya takwa. Itu macam mana ustaz? Jangan tengok TV. Senang aja cakap. Ada menteri di Singapura tu. Saya ingat Lee Hsien Loong punya abang ke apa. Rumah dia pun tak ada TV. Orang kafir pun tahu. Rumah dia tak ada TV. Yang itu tak nak ikut pula. Dia tak ada TV rumah dia. Tak ada TV, settle lah. Jangan buka lah. Jangan on lah TV. Apa nak buat? Ini Hari Raya. Ini Hari Raya, kita nak kena jaga kesucian suasana. Kita Hari Raya. Itu anak kita
anak kita nak, anak kita itu semua. Itulah kita boleh cakap innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah ujian bagi kamu. Bagi kamu. Kita nak ikut diorang punya selera ke atau kita punya selera? Nak ikut dia punya style gaya itu. Jadi itulah saya ingatkan diri saya dengan tuan-tuan. Quran ni kita serius sikit. Kalau kita nak ikut, dia bertentangan dengan Quran datang ini dia furqan. Dia furqan, tuan-tuan. Dia datang, dia putuskan mana yang benar, mana yang salah. Sama ada kita nak ikut side yang mana, yang benar ke yang salah. Itu aja, senang aja nak cakap. Kalau kita ikut yang salah-salah lah kita. Kalau ikut yang benar-benar. Jadi kita baca Al-Quran. Sebulan kita tadabbur. Alhamdulillah, tazkirah harian kita sebulan. Tuan-tuan tak dapat, saya tak tahulah tuan-tuan, tapi saya sendiri dapat banyak sekali peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari, tiap-tiap pagi kita dapat peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana peringatan ni kita nak buang, tuan-tuan? Mana kita nak campak peringatan ni semua? Takkan senang-senang aja kita campak peringatan ni after 30 days atau more than 30 days kita dah dapat peringatan ini semua, kita campak begitu saja peringatan ini. Macam mana kita nak dapat hidayah? Ini sikap siapa? Ini sikap orang Yahudi, tuan-tuan. Yahudi tak dapat kitab ke? Yahudi tak ada kitab ke? Ada kitab Taurat. Kenapa kitab Taurat itu tak mengubah mereka menjadi bangsa yang bertakwa, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa, tuan-tuan? Kerana diorang tak nak ikut. Kita nak ikut macam orang Yahudi ni. Kita lagi pentingkan dunia. Sebab itu ayat tu cakap memang kenalah, memang tepatlah. Sekali lagi, tuan-tuan, kita tengok. Memang tepatlah ayat yang ke-16 ni. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tetapi kebanyakan kamu mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu, pahala akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita exchange. Kita dah ada 30 days ni penuh dengan pahala, penuh dengan amal, penuh dengan itu. Kita exchange 30 days ni dengan one day of maksiat, kita buang saja kita punya pahala. Kita tak nak akhirat. Kita lagi suka dengan dunia yang rendah ni. Perempuan tergelek-gelek, perempuan menyanyi-nyanyi, kita lagi suka lagi benda itu. Dan ini suatu yang kalau sekarang bahasa kita disgusting gitulah. It's very disgusting punya act punya kita lakukan pada pagi hari raya. Wallahualam, tuan-tuan nak marah dengan saya, tak suka saya, itulah kita cakap ni bukan daripada saya, ni ayat Quran, tuan-tuan. Ayat Quran kita baca daripada ayat Quran. Allah cakap gitu. Setelah kamu berpuasa, setelah kamu solat, bayar zakat fitrah, setelah kamu menjadi suci, 1 bulan tu dah suci, kamu kotorkan pada 1 Syawal. Dan ini tak ada orang buat macam gitu. Takkanlah orang macam gitu. Macam contohlah, kita betul-betul jaga kita punya makanan. Saya lah, contohlah ada diabetes, jaga betul, tak makan ni, tak makan tu. Satu hari pergi hari raya, semua makan, sirap makan, yang ini makan, gula sini, coklat semua makan. Orang cakap apa, tuan-tuan? Kalau orang cakap, kau tak ada penyakit ke? Tak ada, tapi hari ni hari raya, aku nak makan semua. Cakap ini bodoh punya orang. You're so stupid, dia cakap. 1 hari aja kau sanggup kau jaga kau punya kau punya sakit pun kau tak mau jaga, kau gadaikan kesihatan kau kerana 1 hari. Inilah macam kita lah. Kita punya 30 days kita dah jaga betul-betul, kita dah nurture betul, kita dah develop betul-betul, kita dah beramal, dah apa semua, kita rosakkan pada 1 hari itu. Itu perumpamaan dia. Kita cakap memang tak kenalah. Sebab itu kita nak kata takwa apa? Takwa apa yang kita nak dapat? Takwa apa yang kita nak dapat?
itu sedikitlah tuan-tuan. Moga-moga saya kena bagi pada diri saya, ni peringatan bukan untuk tuan-tuan saja. Peringatan terutama pada diri saya. Saya yang takut ni. Saya sekarang ni dah takut. Macam mana besok ni? Saya dah planning besok kan. Macam mana besok ni? Aku akan gagal ke tidak ni besok ni? Saya sekarang hari ini pun terus terang, ni bukan pura-pura tuan-tuan. Dari pagi tadi saya cakap, besok macam mana? Bila saya dengar syekh tu cakap, kalau engkau baca kurang dari 1 juz, sebagaimana semalam kau baca itu, tak ada takwa lah kau tak dapat teruskan amalan kau. Ya Allah. Saya cakap, macam mana kau punya witir, kau punya qiyamul lail, boleh tak kita continue dengan kita punya amalan-amalan kita ni? Kita bukan tak continue lagi 360 degrees punya, 180 degrees punya overturn terus, kita turn terus. Pergi ke mana aja. Bukan dah tak teruskan. Lepas tu on top of that buat maksiat lagi. Takwa apa tu tuan-tuan? Orang ulama cakap kalau kita tak dapat meneruskan amalan baik kita pada bulan Ramadan tu dah tak takwa. Kita bukan tak dapat teruskan lagi, buat maksiat lagi. And then nak claim apa? Nak gembira apa tuan-tuan? On the first day of Hari Raya, nak gembira apa? Sekali lagi saya nak kata, nak gembira apa? Nak gembira apa? Awak tak dapat takwa pun. After 30 days. Apa nak gembira? Dia tanya. Nak gembira apa? Kenapa happy sangat? Awak tak dapat takwa pun. Kita tanya diri kita. On the first day awak tak dapat takwa, nak gembira apa? Ya Allah. Kita gembira first day Hari Raya tu pasal kita dapat jaga 30 days amalan kita, puasa kita, gini semua dapat ini hancurkan apa ni. Share ceramah Syekh tu, dia dalam bahasa Arab, dia masalah dia. Dia dalam bahasa Arab. Dia sekejap aja, dalam 1 minit, 2 minit aja dia punya. Dia bukan ceramah, dia just warning aja, dia kasih warning aja. Tentang first Syawal ini. Jadi cubalah tuan-tuan, saya ingatkan diri saya, kita sama-samalah, kita saling bantu-membantu. Perkara ini kita kena jemaah. Kita kena saling ingat, kita saling bantu. Sebab itu kita ada tazkirah ni untuk saling mengingati, untuk kuatkan sesama kita. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Allah cakap kan, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati kita sesama kita, saling kuat. Moga-moga kita sampai kepada penghujungnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya minta maaflah hari ini yang terakhir untuk bulan Ramadan. Tazkirah harian kita. Besok kita cuti tuan-tuan. Besok kita cuti. Kalau ada pun saya ingat tak ada orang pun nak dengar. Besok kita cuti, kita akan sambung. Kita tak stop tuan-tuan. Amalan yang baik ni kita akan sambung. So second Syawal kita akan sambung seperti biasa. Jadi kita cuti 1 hari aje lah. Besok lah, kerana besok Hari Raya kan. Kita relax sikit, tense lah. Pressure kita, tension dengan ustaz ni punya cakap ni. Allahu Akbar. Saya pun pressure juga tuan-tuan, bukan tuan-tuan aja. Saya pun pressure dengan ayat Quran bukan apa. Pressure juga dengan ayat Quran ni. Kita rasa tertekan, tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ringankan beban kita untuk kita mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum apa-apa saya minta maaf lah, mohon maaf kalau ada salah silap, kata-kata saya menyinggungkan. Memang orang tak suka tuan-tuan. Bukan tuan-tuan aja tak suka. Saya dapat feedback banyak, aku menyampah lah dengan ustaz ni. Begitu dia cakap, aku bencilah di masjid-masjid tempat-tempat saya bagi kuliah tu. Mereka duduk je tapi bingit dengan saya. Bingit dengan cakap-cakap saya. Itu biasalah. Saya mohon maaf lah kalau anggaplah itu sebagai cara saya berceramah atau berkuliah. Saya ni tak pandai sangat, tapi kakak saya dia minta saya pun terjun aja lah. Dia dah minta apa nak buat kan. Jadi saya minta maaf lah kalau ada salah silap terkasar bahasa saya, dan saya mohon, kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan baik kita pada bulan Ramadan ni, insya-Allah taala. Moga-moga kita termasuklah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kategorikan sebagai orang yang bertakwa. Moga-moga kita dapatlah capai matlamat kita berpuasa itu adalah untuk mencapai takwa. Dengan takwa tu kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga dengan rahmat Allah Subhanahu
Subhanahu Taala kita menjadi ahli syurga, kita dapat masuk syurga, berbahagia di sana, dah tak pening-pening lagi, tak pressure lagi sampai di sana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah untuk kita pada hari ini. Saya nak ucap selamat hari raya, dia belum selamat hari raya, tak sunnah saya ucap ni, tapi tak tahulah, nanti saya ucap selamat hari raya nanti besok lusa lah tuan-tuan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.